Sebab walaupun kita ni orang masjid, memang tuan-tuan di sini tak tikam nombor ekor. Datuk Seri tak tikam nombor ekor. Tok Imam nak tikam dengan jubah, dengan serban dia, beratur elok je. Agak-agak Cina jual nombor ekor tu, nak jual nombor ekor pada dia. Dengan jubah, dengan serban tasbih di tangan. 3346. Cik tulis borang semua ni. Cina pun tak nak jual. Haji, insaflah. Nampak Cina tu. Siap tazkirah lagi tuan-tuan. Rumah Cina tu sebelah masjid. Tiap-tiap hari dengar ceramah dia pun. Ini nama dia sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang berbahagia Datuk yang dipertua majlis, yang dihormati timbalannya, yang dimuliakan Datuk Seri Pengurusi Nazir Jemaah Masjid, pegawai-pegawai daripada Majlis Perbandaran Panjaya, pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita akan membicarakan perkara yang bertajuk benda yang sia-sia. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran ciri-ciri orang yang berjaya. Di antara ciri-ciri orang yang berjaya ialah meninggalkan perkara sia-sia. Banyak tuan-tuan, anil lagwi mu'ridin, meninggalkan benda yang sia-sia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang cakap benda yang sia-sia ni ialah dunia. Dunia ni adalah benda yang sia-sia. Ada yang gambarkan bahawa dunia ni adalah benda tak elok. Kalau kita jadi kaya, maka kita kata ini dunia. Kalau kita ada rumah besar, jet besar, ini dunia ni. Kalau kerja besar pun disebut ini dunia ni. Tetapi dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut pula, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah kata, carilah kamu bahagian kamu di negeri akhirat. Tetapi jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Dalam ayat tu pula, Allah Ta'ala kata, carilah bahagian dunia ni. Orang kata dunia ni tak elok. Ada yang kata dunia ni bangkai. Ada yang kata dunia ni lebih buruk daripada bangkai kambing tepi jalan. Tapi dalam ayat Quran ni pula Allah Ta'ala sebut, carilah kamu bahagian kamu dalam dunia. Allah suruh ambil pula. Jadi dunia ni apa makna yang sebenar dia? Dunia ni tuan-tuan ada berbagai-bagai maksud. Satu benda tetapi banyak makna. Serupalah fitnah, satu benda nama tapi banyak maksud. Fitnah banyak maksud. Fitnah maknanya yang pertamanya ialah menuduh orang tanpa bukti. Itu fitnah. Fitnah juga ialah syirik pada Allah. Fitnah juga ialah ujian daripada Allah. Jadi fitnah ini mempunyai banyak maksud. Allah Ta'ala sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah pada kamu. Fitnah di sini maksudnya ialah ujian. Allah Ta'ala pula sebut dalam ayat lain pula, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada membunuh. Maka ulama mentafsirkan fitnah yang dimaksudkan dalam ayat itu ada dua. Pertama syirik. Yang keduanya ialah fitnah, menuduh orang tanpa bukti. Menuduh orang yang dia tak buat. Jadi itu perkataan fitnah. Satu benda tapi banyak maksud.
Begitu juga dengan dunia. Satu benda tapi banyak maksud. Macam kita tuan-tuan, bahasa kita, satu perkataan, satu benda, banyak perkataan. Satu perkara, banyak perkataan dia. Contohnya apa? Contohnya mati. Mati itu satu benda je. Tapi sebutan dia tu banyak. Mana Pak Mat Tempel? Udah mati. Lain tuan-tuan. Haji Dollah ke mana? Udah meninggal. Lain pula. Oh, dekat sikit. Kak Tipah ke mana? Kak Tipah udah qalu, kata dia. Ni bahasa orang Perak. Qalu inna lillah, kata dia. Haji Bidin ke mana? Ya Allah, dia terbunuh dalam kemalangan. Mana pergi Haji Dollah? Haji Dollah dah mati syahid, udah terkorban, kata dia. Lain pula. Mana pergi Mak Topoi? Udah mampus. Lain pula, tuan-tuan. Jadi agak-agak kita lah, tuan-tuan. Kita ni orang panggil apa? Mati, meninggal dunia, terkorban, terbunuh, atau mampus. Kalau orang paling kita sayang, kita tak sebut mati. Takkan sebut mati. Isteri suaminya meninggal. Isteri ni telefon mak mertua dia. Mak, Abang Din dah tak ada. Dah tak ada pula. Pernah isteri telefon, mak, Abang Din dah mati. Tak ada, tuan-tuan. Nampak sangat Abang Din tu jahat, tuan-tuan. Sebab itu dia sebutkan perkataannya ialah udah tak ada. Jadi mati itu satu benda. Tetapi menggambarkan kematian itu banyak. Kalau dia raja, kita panggil dia mangkat. Kalau dia nabi, kita panggil dia wafat. Begitulah tuan-tuan tentang istilah pada satu-satu perkataan, pada satu-satu benda. Begitulah dengan dunia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. Dunia ini tidaklah lain melainkan benda yang main-main, benda yang tipu daya. Lain pula, tuan-tuan. Allah Ta'ala gambarkan bahawa dunia ini adalah tempat main-main, tempat tipu daya. Maka Imam Ghazali sebut dalam kitabnya Minhajul Abidin. Apa dia makna dunia? Kata Imam Ghazali, dunia maknanya ialah perkara yang kita buat yang tidak ada faedah kepada kita untuk negeri akhirat, maka itulah dipanggil dunia. Apa dia dunia? Benda yang kita buat yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kita di negeri akhirat. Itu dunia. Apa yang kita buat sekarang yang tak ada faedah, kebaikan, pahala kepada kita di negeri akhirat, itu dunia nama dia. Habis tu ustaz buat masjid cantik-cantik ni, ini bukan dunia. Udah sebiji macam raudah nampak tiang, tuan-tuan ni. Tak boleh pergi umrah, bayar mahal visa, tuan-tuan. Duduk sini pun cukup lah, tuan-tuan. Bayanglah. Ini bukan dunia. Yang tuan-tuan bersusun kereta di belakang tu, datang naik kereta kecil, kereta besar. Adakah itu dunia? Tak adalah. Dengan adanya kereta itu, aku bawa keluarga aku datang ke masjid. Itu bukan dunia. Silakan. Apa kau tengok ni? Television. Cerita apa kau tengok? Aku tengok berita dunia. Sekarang ada Taufan Matthew dekat Caribbean. Aku nak tahu perkembangan dunia. Abang ni tengok TV je. Dunia ni abang, bakar je TV. Bukan. Itu bukan dunia. Yang dikatakan dunia, kau tengok benda tak faedah. Benda haram kau tengok, barulah dia dipanggil dunia. Jadi tuan-tuan, benda yang sia-sia ini ialah benda yang tidak ada faedah kita buat. Apa dia benda yang tidak ada faedah yang kita buat? Pertamanya, mungkin percakapan. Benda faedah, benda yang tidak ada faedah dipanggil sebagai percakapan. Mungkin juga perbuatan yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di antara dua benda, perkara yang dicakap dengan perkara yang dibuat.
Mana yang paling banyak yang mendatangkan perkara yang tidak berfaedah? Nabi sebut, masalah yang paling besar yang kita hadapi di hari kiamat ialah berpunca daripada lidah. Masalah paling besar, tuan-tuan. Masalah paling besar daripada lidah. Sebab walaupun kita ni orang masjid, memang tuan-tuan di sini tak tikam nombor ekor. Datuk Seri nak tikam nombor ekor. Tok Imam nak tikam dengan jubah, dengan serban dia, beratur elok je. Saya tengok depan tu ada orang beratur beli nasi lemak. Ingat nasi lemak nak dara tadi? Saya pun nak beratur kat lepas ceramah ni, tuan-tuan. Nasi lemak, nasi campur ke benda tu. Tok Imam beratur beli nombor ekor. Agak-agak Cina jual nombor ekor tu, nak jual nombor ekor pada dia. Dengan jubah, dengan serban tasbih di tangan. 3346. Siap tulis borang semua ni. Cina pun tak nak jual. Haji, insaflah. Nampak Cina tu. Siap tazkirah lagi, tuan-tuan. Rumah Cina tu sebelah masjid. Tiap-tiap hari dengar ceramah dia pun. Tak nak jual dia, tuan-tuan. Tetapi lidah sentiasa mengeluarkan perkataan. Dengar orang azan, kita kutuk. Kutuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua azan. Kita duduk di belakang menyembang. Dah tua bangka tu, berhenti je lah. Bagilah orang lain pula menyemak aku dengar kata dia. Ini nama dia sia-sia. Nanti Tok Imam jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil berjalan daripada tempat wuduk kita kutuk Tok Imam. Imam tu asal orang balakong. Tapi action banknya baca macam Imam Mekah. Dia perasa macam Imam Mekah lah tu, kata dia. Apa pasal kau sakit hati sangat? Pasal? Apa masalahnya, tuan-tuan? Lidah kita ini, perkataan yang paling banyak yang kita buat menyusahkan kita. Datangnya daripada perkataan. Sebab tu Nabi sebut kepada kita 3 perkara. 1, lidah. 2, kemaluan. 3, tumit. Yang ni yang paling banyak, tuan-tuan. Lisan mengeluarkan 3 perkataan. Pertama, benda yang bermanfaat. Namanya pahala. Namanya pahala. Berzikir, baca Quran, qaulun ma'ruf wa maghfirah. Perkataan yang mendatangkan pahala. Yang kedua, lidah mendatangkan perkataan dosa. Mengumpat, memfitnah, menyebut benda yang haram, memaki. Yang ketiga, lidah bercakap benda yang sia-sia. Benda yang sia-sia dia bercakap. Pahala pun tidak, dosa pun tidak. Itu nama dia sia-sia. Apa contoh sia-sia ni, Ustaz? Hui, panas sekarang ya, nampak tu. Dosa pun tidak, pahala pun tidak. Nama dia sia-sia. Agak-agak sekarang di China musim sejuk ke musim panas ya? Itu nama dia sia-sia. Agak-agak di Amerika sekarang ni apa dia orang buat ya? Tu nama dia sia-sia. Walaupun tidak ada dosa, walaupun tidak ada pahala, malaikat tetap mencatat. Sebab itu Nabi kata, manusia yang baik ialah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Orang yang kuat imannya siapa? Orang yang percaya pada Allah dan hari kiamat itu siapa? Orang yang bercakap benda yang baik-baik. Tidak ada benda yang bercakap, dia nak cakap benda yang baik, tidak ada nak cakap, maka kata Rasulullah, diam lagi bagus. Masalah kita sekarang, boleh kita diam? Mulut diam. Tangan tuan-tuan mana ada diam? Ni dalam masjid ni. Mulut semua diam. Tangan semua pegang handphone. Apa tuan-tuan buat sekarang dalam Facebook tu? Tuan-tuan komen apa? Mat, engkau kat mana Mat? Aku masjid USJ. Apa engkau buat? Ceramah UKE.
Bengong tu kau pergi ceramah dia. Ustaz bengong tu. Tuan-tuan pun jawab, memang aku nak tengok kebengongan dia. Mulut tuan-tuan tidak bercakap, tapi jari tuan-tuan bercakap. Sebab itu lidah terbagi dua. Lidah yang ada suara dan lidah yang tidak ada suara. Allah kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut, dizip mulut, tak boleh bercakap. Wa tukallimuna aydihim, tetapi tangan bercakap. Bila? Di hari kiamat. Sekarang tangan bercakap, tapi tak ada suara. Dia hanya menaip, dia hanya menulis. Tetapi bisa menulis, bisa menaip, lebih dahsyat daripada bisa lidah. Berapa banyak hari ini tuan-tuan, orang cakap sikit aja viral. Dalam tempoh 1 saat, 1 minit jadi viral tuan-tuan. Bukannya susah. Cerita pasal orang hidup mati, berapa banyak yang viral. Padahal hamba Allah tu hidup lagi tuan-tuan. Dah dikatanya mati. Ustaz Kazim meninggal dunia. Al-Fatihah. Berapa ramai yang share, like, komen. Padahal hamba Allah tu hidup lagi. Ada dekat hospital Kubang Krian tu tuan-tuan. Ini masalah kepada kita. Tapi kita anggap benda tu tak ada apa-apa. Sifat orang Malaysia ialah viral dulu. Lepas tu baru minta maaf. Kecoh satu Malaysia dulu. Oh silap, minta maaf. Bro. Tuan-tuan, dinding masjid kita ni cantik ni tuan-tuan. Cantik masjid tuan-tuan ni. Tuan-tuan ambil hammer, tuan-tuan ambil paku. Saja-saja pergi paku, pam. Dah paku banyak-banyak, tuan-tuan cabut, berlubang, habis dinding. Minta maaf. Senang betul orang Malaysia sekarang tuan-tuan. Tulis dulu, hentam dulu, jadi viral dulu. Orang yang tak tahu apa, bengong apa benda tak tahu, dia pun share sekali, dia pun komen sekali. Sekarang macam mana nak buat ni tuan-tuan? Yang kedua, Nabi kata yang membahayakan kita di hari kiamat ialah kemaluan. Sebab kencing tak basuh. Selamberok je kencing kat pokok pisang. Menggeletar kat pisang tu. Bergegar pisang tu. Selamberok je dia tarik zip naik motor jalan. Dahlah dalam kubur diseksa kerana basuhan tak betul. Itu yang langsung tak basuh. Yang basuh tak betul. Yang pergi masjid basuh tak betul. Berdehem tidak, apa tidak. Jalan 3-4 tapak keluar balik air kencing. Yang ketiga yang menyusahkan kita di hari kiamat apa dia? Tumit. Apa sebab tumit pula Ustaz? Ambil wuduk. Tumit tak basuh. Dia ambil wuduk, dia ambil cebok, itu je dia buat. Dia bukan kerti nak angkat kaki dia. Dia basuh kakinya tuan-tuan. Tumit ni tak kena ni, dia tak angkat. Duduk atas simen, duduk atas tile tu. Dia malah nak angkat. Sebab tu setengah masjid di tempat wuduk dia ada sediakan pipe, dia sediakan tempat duduk. Kita yang tua-tua ni duduk atas tu, angkat kaki. Setengah orang tak faham, dia duduknya mencangkung atas tu tuan-tuan. Tergelincir, ambulans datang, wiung ambil tu, patah kaki dia. Orang suruh duduk yang kau cangkung buat apa? Itu perangai orang kita pun nak buat tuan-tuan. Orang bagi tandas suruh duduk. Dia mencangkung atas tandas duduk. Tergelincir, kaki masuk dalam tu tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Bomba juga kerja dia datang tuan-tuan. Sian bomba. Sampai ada makcik tuan-tuan yang terjatuh gigi palsu dalam lubang tandas. Jadi akak-akak yang mana pakai gigi palsu tubuh poliden. Melekat elok je. Ini duk lanjam memumpum jatuh. Sudah tuan-tuan. Nyelok-nyelok sangkuk sudah bomba juga datang je. Sebab itu kita minat abang bomba. I love you. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi 3 benda ini yang kata Rasulullah akan menyusahkan kita banyak di hari kiamat. Benda yang sia-sia. Jadi bagaimana kita nak elakkan daripada benda yang sia-sia?
Benda sia-sia ni dalam bahasa Arab kita sebut lara. Benda tak ada faedah. Benda yang tak mendatangkan kebaikan pada kita. Bagaimana nak buat benda yang baik-baik ya tuan-tuan? Bangun daripada pagi terus pahala. Hari ni orang bangun daripada tidur terus handphone. Handphone dulu dia buka. Nak tidur malam pun handphone dulu tuan-tuan. Lampu dah tutup. Muka biru. Duk main Facebook. Mak dia buka pintu anak dah terkejut. Apa cot? Kata dia. Aku ingat alien mana pula dalam bilik kau ni. Ya Allah. Lampu kau gelap. Muka kau biru. Handphone hari ni kita tak boleh berpisah tuan-tuan. Berapa banyak yang masuk dalam masjid bawa handphone nak sembahyang. Saya bukan larang. Tapi silent lah. Ini tak kerti silent. Asal masuk masjid silent. Tutup. Ni tak bila sembahyang pun dalam poket. Sembahyang pergi masjid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, aku kau lupa. Astagfirullahalazim. Sempat dia menggagal tau. Kita yang sebelah dia terkejut. Astagfirullahalazim. Tiba-tiba je, sayang, aku kau lupa. Diam sekejap. Lagi 2 minit, kau masa balik. Sayang. Ya, aku siku budak ni kan. Duk sayang apa? Ada yang tuan-tuan yang letak ni, di poket. Di poket depan letak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit tu di sini, di dalam hatiku. Rupa tu imam tuan-tuan. Bergegar satu masjid. Heboh tuan-tuan. Ya Allah, imam. Kamu punya rintun. Jadi tuan-tuan, cuba tengok tuan-tuan hari ni. Orang bawa handphone ke dalam tandas. Dia bawa apa peduli dia? Tapi yang herannya masa main bola, tak ada pula dia bawa handphone. Sekarang mana besar? Main bola ke sembahyang? Mana ada player main bola bawa handphone tengah padang? Malaysia lawan Singapura. Safir Rahim menggelecek di pertahanan Singapura sekarang. Safir Rahim dijatuhkan di kawasan kotak penalti. Pengadil tanpa teragak-agak memberikan sepakan penalti kepada pasukan Malaysia. Dan Safir Rahim bersedia untuk mengambil sepakan penalti. Nampaknya ada panggilan masuk pada Safir Rahim. Dia sedang bercakap dengan handphonenya. Kita tunggu sebentar, mungkin isterinya telefon. Tobatlah home, tak ada tuan-tuan. Punya nak tumpu konsentrate dengan main bola. Tak bawa handphone dia. Tapi kita hari ni tuan-tuan, masa tawaf bawa handphone. Udah panjang gila berjalan. Ini tawaf, maksudnya tawaf yang ke-6 lah. InsyaAllah saya doakan pada yang berada. Apa yang kejadah engkau ni tuan-tuan? Belum lagi tuan-tuan pergi ke kubur. Ziarah dengan batu nisan datuk dia. Tok selfie. Astagfirullahalazim. Buatnya tangan tok tu buat peace keluar pada kubur. Engkau pula ke kubur nanti lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tukar daripada bana yang tidak bermanfaat, gunakan untuk manfaat. Kita ada Facebook. Gunakan untuk manfaat dakwah, untuk manfaat kebaikan. Maka dia bukan lagi benda yang sia-sia. Tetapi kalau Facebook digunakan untuk memfitnah, mengumpat, itulah nama dia lara. Tadi ada satu mesej masuk pada saya daripada satu cikgu. Dia hantar mesej pada saya, apa kata dia ada? Okey. Salam Ustaz. Kawan-kawan tanya dalam Facebook, Ustaz kata buah cherry dan daun cherry itu sembuhkan kolesterol dan kencing manis. Saya balas, tu bukan FB saya, itu fake account. La astagfirullah. Tuan-tuan tahu tak, saya ada 40 lebih account yang guna nama saya. Ni duk kacau sekarang ni apa? Daun cherry ke apa ke nak mengurangkan kencing manis. Masa bila saya cakap yang saya pun kencing manis. Apa kejadahnya saya nak tebus itu? Nampak benar nipunya tuan-tuan. Benda yang bukan-bukan.
Aduh, subhanallah. Tadi Datuk YDP tanya ustaz, nampak letih, nampak sibuk aja. Sibuk letih kurus. Lepas punya last month punya timbangan tuan-tuan. Hari Senin ni saya tak tahu berapa kilo pula tuan-tuan. Udah ringan benar dah. Saya punya tali pinggang ni kena tebuk lagi belakang ni tuan-tuan. Dah habis butang lah, tahu tak? Lubang dah habis ni. Itulah berkat kencing manis. Dia menghilangkan berat badan. Ya, jadi yang mana akak-akak yang mana gemuk-gemuk ni, doa kau ya Allah, mintalah kencing manis, insya-Allah dia turun. Dan dia 3 tahun dia turunlah insya-Allah, tak pun 3 bulan. Dia bukan setakat boleh mengurangkan berat badan, kencing manis juga boleh mengurangkan badan. Okey, dulu tinggi kita 5 kaki 6 inci. Lepas dipotong 2 kaki ni, rendah je sekarang tau. Rendah je, 4 kaki lebih je tuan-tuan. Tuan-tuan, ini nama dia fake account, tipu. Bukan saya ni, saya dah report dah. Hari ni report lagi banyak pula tuan-tuan. Dan yang seronoknya orang percaya. Orang percaya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut pada kita, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hendaklah kamu siasat apa-apa benda yang kamu dengar, apa-apa benda yang kamu dapat, siasat. Dulu kita belajar apa? Dulu kita belajar fiqih muamalah. Kita belajar fiqih munakahat. Kita belajar fiqih aulawiyat. Baru hari ni kita nak belajar fiqih tabayyun. Fiqih tabayyun itu apa? Fiqih menyiasat, menapis, meneliti. Sepatutnya tuan-tuan fiqih tabayyun ni lama dah kita belajar. Sebab hari ni apa benda yang kita dengar dan apa benda yang kita tengok, apa benda yang disampaikan kepada kita terus kita percaya. Tanpa kita tabayyun, menyiasat, mengkaji, meneliti betul-betul. Tambah-tambah zaman teknologi ni tuan-tuan. Muka saya dia boleh bubuh badan orang lain. Tah badan negro mana tak tahu duk pakai spenda bubuh gambar saya. Ustaz Kazim berbikini, astagfirullahalazim. Orang boleh buat. Tapi kita sekarang tak nak siasat. Kita sekarang tak nak bertanya. Fas'ahlu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Kita tak mau tanya pada orangnya. Kita nak percaya daripada kawan-kawan, nak percaya daripada sumber yang tidak pasti. Ini dipanggil sebagai benda yang sia-sia. Jadi tuan-tuan, kita tukar. Tukar daripada perkara yang sia-sia, tukar kepada manfaat. Baik, contohnya apa? Saya ada Facebook. Hari ini saya tulis dalam Facebook saya 3 perkara yang Nabi tak suka. Apa benda yang Nabi tak suka? Menyia-nyiakan, membazir-bazirkan. Yang Nabi tak suka apa? Yang Nabi tak suka ialah banyak bertanya. Ada orang jawab, takkan bertanya pun tak boleh. Bertanya lain, banyak bertanya lain. Bertanya tak apa. Ustaz umur berapa? Dekat-dekat 50 dah. Dekat-dekat 50 tu berapa? Yang kau nak tahu buat siapa? Itu namanya banyak bertanya. Ustaz, isteri ustaz berapa? Biarlah rahsia. Cakaplah ustaz berapa? Asal banyak tanya? Yang tu namanya bertanya pada benda yang tak faedah. Tak payah tanya. Ada yang tanya sebab nak kahwin. Umur 62 datang minang saya. Sejak saya sakit ni tuan-tuan, yang datang minang saya semua veteran. 62, 63, 66. Dia ingat saya ni umur 70 ke apa tuan-tuan? Astaghfirullahalazim, sampai hati makcik-makcik ni. Tapi saya hormat dia orang. Datang direct tuan-tuan. Ustaz, saya datang nak minang ustaz. Ustaz kahwin dengan saya. Saya nak jaga ustaz. Saya pun ada pengalaman bela suami sakit jantung. Kebetulan arwah pun sakit jantung, saya bela ustaz. Lepas tu dah arwah dah suami tu. Arwah dah ustaz. Tak lama lagi aku pula arwah, saya kata. Macam-macam tuan-tuan. Datang jumpa isteri saya 62 tahun. Makcik kalau boleh nak ambil lah ustaz tu jadi. Ingat ke menantu, rupanya suami tuan-tuan.
tercengang isteri saya nak jadi suami. Itulah kalau boleh ustazah bagi, nak ambil lah datuk kahwin, kalau boleh datuk nak. Balik rumah masam isteri saya tuan-tuan begini. Abang nak kahwin ke? Tidak, kata dia. Berapa umur dia? 62, ambil lah kesian. 62. Saya kata tidak, tak nak, percayalah cakapku. Tak nak, 62. Bila dia ke dapur saya cakap, kalau 26 abang fikirkan tuan. Tapi masa itu dia ke dapur, dia bukan dengar tuan-tuan. Dia mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, kita kena lihat macam mana nak jadikan benda ini bermanfaat. Hantar posting yang baik, semua orang dapat manfaat. Yang kedua, saya ni tuan-tuan, ada satu Facebook saya cuma ada 2 Facebook. Satu Facebook untuk sekolah saya, satu Facebook untuk saya punya. Satu Facebook tu dia punya followers dia 1.178 juta orang. Okey? Macam mana tuan-tuan nak jadikan benda ini bermanfaat? Business now. Business. Perniagaan online je. Sekarang orang dah malas tau nak beratur pergi supermarket. Nak cari parking, nak bayar parking, nak beratur letih. Yang kedua sekarang orang malas. Duduk di rumah je tuan-tuan nak tengok Captain Mukris. Semua benda nak orang hantar ke rumah. Gunakanlah. Macam mana aku sekarang, aku ada pengikut aku 100,000 orang. Aku nak bisnes apa? Tudung, orang perempuan tudung. Sekarang tudung jadi jutawan tahu, 50 juta jual tudung aja. Agak-agak nak laku, artis-artis pakai tudung. Sebulan buka kedai tudung. 2 tahun niaga lingkup, buka balik tudung. Yang mana faham, tak faham sudah. Tudung aja tuan-tuan. Tudung pun hebat-hebat. Dulu tudung bawal. Sekarang bawal orang tak main dah. Sekarang orang main siakap, gelama. Temenong itu main sekarang tudung. Tuan-tuan tahu tak hari ni kita boleh meniaga nasi lemak online? Ini benda yang tidak mendatangkan apa-apa masalah pada kita. Silakan. Yang benda yang tidak boleh ialah menyebarkan maksiat, menyebarkan fitnah. Benda-benda yang haram, tukarkanlah. Yang kedua, apa benda yang kita kena ubah? Benda yang sia-sia, kita tukar jadi benda yang baik pada perbuatan. Ni, kita duduk di masjid. Berapa ramai yang datang masjid, dia duduk dalam masjid. I'tikaf pun dia tak niat. Ditulis atas masjid, nawaitul i'tiqaf fi hazal masjid. Niatlah dapat pahala. Tak. Dia masuk-masuk dia cari tiang lah. Bukan abang nak, abang salah saya pula. Lagi marah saya pula. Ada tuan-tuan yang cari tiang dengan kipas. Tak bergerak dah. Saf kosong depan ni, dia buat bodoh. Orang cakap, depan. Dia suruh orang ke depan. Depan. Sebab saya apa? Atas kepala dia kipas. Taubatlah home, dia tak gerak tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang yang masuk dalam masjid, dia menyimbang. Berbual. Masjid bukan kedai kopi. Asal kau nak nyimbang? Nak nyimbang benda tak ada faedah. Pasal? Siti Sarah tu ni ke? Rita Ruda ini dia sekarang dia ni Fasha Sandak. Apa kejadah ni makcik? Duk cerita bab artis beranak, artis bercerai, pasal? Tak ada faedah. Duk dalam masjid, Quran banyak, baca Quran. Ubah. Kita ni pula pantang tengok orang baca Quran. Dia dah baca Quran. Auzubillah minasyaitan, duk baca Quran. Kita pun buat pelan-pelan buat sembahyang sunat sebelah dia. Kemudian kita pun nyembah dengan dia. Lala kita tidur sebelah dia nyembah. Mak, besok kau ke mana, Mak? Dia pun tutup Quran. Sadaqallahul azim. Aku cadang, besok aku nak mancing. Cubalah dia baca Quran, aku baca Quran. Dia berzikir, aku berzikir. Jadikan masjid ini tempat untuk dapat pahala. Bukan masjid ini untuk menyembang kosong. Serupalah kita yang mengajar.
Saya yang mengajar. Mengajar orang maknanya memberi ilmu pada orang. Ada yang baca 2 baris surat. 2 baris di dalam kitab. Kemudian dia mula menyimbang. Orang datang untuk ilmu. Bukan orang datang untuk mendengar cerita. Orang datang untuk dapat ilmu. Bukan dapatkan satu sumber berita yang tidak sahih. Saya tuan-tuan, saya ada satu sekolah di Manjui, Ipoh. Sekolah yang saya buat ni, sekupang saya tak minta duit kerajaan. Nyamuk ke apa ni? Kan Zika pula saya ni tuan. Baju gelap, seluar gelap. Tuan-tuan, saya tak minta duit kerajaan, duit korporat saya tak minta. Yayasan apa saya tak minta. Saya tak mau minta duit orang. Kerja saya pergi ceramah. Orang bagi sagu hati, saya masuk duit sekolah, buat sekolah. Saya bukan jenis tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu, tak ada tuan-tuan. Saya bukan jenis itu. Saya jaga maruah saya jaga maruah pelajar-pelajar saya. Saya bukan macam cerita noh, 3 Abdul. Haji Bakhil minta derma dekat Piramli. Duk menyanyi bawa anak yatim. Kalau Tuhan hati mulia, bantu kami dengan rela. Suara Piramli yang menyanyi Haji Bakhil. Bila sampai depan kedai Piramli tanya, Tuan Syekh, apakah Tuan Syekh perlukan? Saya nak bina rumah anak-anak yatim, kata dia. Oh, kebetulan bapak mertua saya nak bayar zakat. Inilah rumah kita. Anak-anak semua, inilah rumah kita yang baru, kata dia tuan. Itu cerita Lambu Lebi, 3 Abdul. Tuan-tuan, saya buat sekolah ni tuan-tuan, dengan duit ceramah. Duit ceramah rata-rata, pergi Singapura, pergi Brunei, pergi Australia, tuan-tuan, orang bagi masuk buat sekolah. Seronok tuan-tuan, rasa puas. Sebab tu kalau ada orang kata Ustaz Kazim ni demand, sekali ceramah ada 10,000, bohong tuan. Nampak benar. Bagi saya ambil. Masuk tabung sekolah. Tak bagi, habis-habis ceramah ada yang bagi buah apple je tuan-tuan. Satu raga dapat buah apple. Alhamdulillah, begini makan buah apple dalam kereta. Sampai dekat tol, saya bayar dengan apple tau. Begini budak tu dapat ni. Tak ada duit tau. Dia ceramah tadi dengan bagi duit apple je kata dia. Saya punya sikap gitu. Bagi saya ambil, tak bagi saya balik. Kalau bagi tak cukup, jemput lagi sekali, saya tak datang dah. Bukannya susah. Yang mana faham, tak faham sudah. Kadang saya menulis buku, kadang saya keluar dalam televisyen, buat program. 10 tahun tuan-tuan saya buat. Sekarang siap sekolah saya. Siap. Kebetulan saya lalu dekat satu surau, satu malam. Saya tak mengajar. Saya dengar satu ustaz tu bercakap. Tu, sekolah Ustaz Kazim tu. Al-Barakah tu. Tuan-tuan tahu dia dapat berapa juta daripada Menteri Besar Perak? 7 juta. Tu yang siap sekolah. Saya tengah naik motor berhenti tuan-tuan. Saya menonong masuk dalam surau, saya tunggu berdiri kat pintu surau. Anda kata apa? Bila masa aku dapat 7 juta. Serban di kepala, jubah di badan, janggut di dagu. Allah tengok ke janggut kau? Allah tengok ke serban kau? Allah tengok ke jubah kau? Sikit pun Allah tak tengok. Yang Allah tengok hang cakap apa? Berapa banyak tuan-tuan yang hari ni kita tertipu dengan badan kita, tertipu dengan ibadat kita. Kita rasa kita ni bila pegang mikrofon, kita boleh cakap apa saja yang kita nak cakap. Kita rasa bila kita duduk di atas kerusi ni lebih daripada orang yang di bawah. Kita rasa kita ada otoriti nak cakap apa pun. Orang pula panggil kita ustaz, tok guru, tok syekh lebih daripada orang lain. Maka kita kata kita halal boleh cakap apa benda pun. Silap tuan-tuan. Silap. Jaga-jaga tuan-tuan. Ni lidah. Sebab tu kita ubah. Kita ubah daripada majlis yang bukan majlis ilmu. Betul-betul solid majlis ilmu.
Supaya orang yang datang dalam majlis ilmu ni, dia dapat keluar daripada masjid, daripada surau, satu benda yang sangat bermanfaat. Tidak ada maki, tidak ada sebut benda-benda kotor, tidak ada lucah, tidak memaki, tidak memfitnah. Sebab Nabi kata, kalau saya memfitnah, tuan-tuan dengar saya memfitnah, dosa kita serupa. Kalau saya mengumpat, tuan-tuan dengar saya mengumpat, insurans riba. Berdosa riba. Ibu ditangkap berzina dengan anak dia. Punya buruknya ustaz, dia yang lahirkan anak dia lahir daripada dia projek dengan anak dia pula. Apa ni ustaz? Saya sikit je riba je ustaz, dia berzina. Engkau tahu tak? Sekecil-kecil dosa riba ialah macam berzina dengan mak sendiri. Sama je engkau berdua. Engkau makan riba, dosanya macam dia yang berzina dengan mak dia. Alhamdulillah ustaz, saya punya insurans ustaz takaful. Alhamdulillah. Mak saya pula dah mati ustaz. Waktu umur 6 tahun mak saya meninggal. Memang saya tak nak zina dengan mak saya ustaz. Alhamdulillah ustaz. Tadi maghrib sembahyang tak? Saya main futsal ustaz, memang tak sembahyang maghrib. Dosa tak sembahyang maghrib macam zina dengan mak. Sebab tu tuan-tuan, kita tuding jari pada orang lain, 3 lagi jari tala pada kita. Dosa. Apasal engkau ni buat dosa? Dia bukan anak engkau tau. Dia bukan anak engkau. Apasal engkau peluk dia? Dia anak didik saya. Dia anak didik saya. Dah anggap, mami anggap dia macam anak mami. Mami anggap macam anak mami, kata dia. Iyalah, tapi dia bukan anak engkau. Tapi mami dah anggap macam anak mami tahu, kata dia. Kita kutuk dia sebab dia peluk laki-laki bukan mahram. Tapi yang mengutuk tu pula cukur bulu kening. Macam? Engkau dapat dosa peluk benda yang haram. Engkau pula dapat dosa cukur bulu kening. Kita serupa. Sebab tu jangan buat benda yang bukan-bukan, yang sia-sia. Kalau kita asyik mencari salah orang, kita pun banyak salah tuan-tuan. Kita banyak salah juga. Sebab itu kita tukar diri kita menjadi orang yang betul-betul baik. Apa dia? Nabi sebut min husni Islam. Di antara tanda-tanda kecantikan Islam yang berada dalam diri kita ialah seseorang yang meninggalkan benda yang tidak bermanfaat kepada dia. Tarukuhu ma la ya'ni. Al-mar tarukuhu ma la ya'ni. Meninggalkan benda yang tidak ada faedah kepada dia. Sekarang tahun baru hijrah kita, apa benda yang patut kita tinggalkan? Entahlah tuan-tuan. Entahlah. Saya baca dalam satu hadis, Nabi Muhammad ni dia tak suka makanan yang panas-panas. Yang duk berasap tu Nabi tak suka. Tunggu dia sejuk sikit baru makan. Kita pula siang malam duk seduh asap. Macam. Yang mana faham? Tak faham sudah. Nabi ni tuan-tuan dia tak bagi hembus. Dia tak bagi, dia suruh duduk dulu baru makan. Sejuk dulu baru minum sikit. Satu. Cuba tuan-tuan fikir tengok perangai kita sekarang. Ubah mana-mana yang benda yang tidak bermanfaat. Ubah. Saya tadi tengok dalam berita, apa bukan berita, tengok iklan dalam TV tadi. Pas semayang maghrib seduk tunggu driver saya daripada Ipoh tu. Saya daripada Melaka, malam tadi saya daripada Labis. Duduk tunggu saya punya pemandu daripada Ipoh datang. Tengok sakit jantung. Sakit jantung. Kebetulan saya pun baru sakit jantung. Dia cerita ni. Macam mana boleh dapat sakit jantung. Subhanallah. Kemudian buat kempen pula, kempen bersukan. Dia kata kita dalam seminggu kena 5 kali sekurang-kurangnya bersenam, 30 minit sekali bersenam. Buat pergerakan. Kalau tak buat pergerakan, kita akan mari penyakit macam-macam. Di sekolah saya tu tuan-tuan,
Saya bersukan. Bukan setakat saya, makcik-makcik pondok tu pun bersukan. Pelajar-pelajar saya diwajibkan belajar berenang. Dan saya bersyukur saya ada kolam renang yang paling besar di Malaysia. Boleh muat 25,000 sekali berenang. Nama dia bekas Lombong. Sebelah sekolah saya tuan-tuan. Sekali berenang tuan-tuan penuh sesak gila punya, ramai orang boleh muat. Pelajar-pelajar di sekolah saya kena memanah. Saya ni pula kegemaran saya main badminton. Orang panggil saya Lee Chong Zim. Bawah sikit pada Chong Wei tuan-tuan. Saya suka hiking tuan-tuan, banyak bukit. Saya tak suka naik lift. Saya suka naik tangga. Memang kegemaran saya naik tangga. Tuan-tuan kalau race dengan saya naik tangga, tuan-tuan turunlah. Saya laju naik tangga. Pun kena jantung tuan-tuan. Sebab stres. Sebab stres. Rupa-rupanya tuan-tuan, stres yang boleh mendatangkan jantung pada kita. Saya masa satu hari saya nak dioperate sebab ada benda ketumbuhan dalam perut. Saya duduk dalam bilik nak masuk ke wad pembedahan. Pakar bios datang jumpa saya Cina. Encik Ustaz, ada kencing manis lah? Ada. Darah tinggi tak ada. Jantung ada. Wah, macam mana mau operate ada jantung? Kalau tak ada jantung sudah matilah saya, doktor. Jantung ada. Maksud saya ada sakit jantung ke? Tak ada. Dia tanya saya, jantung ada ke? Ada. Mana boleh tak ada pula, tuan-tuan. Tuan-tuan, jom kita buat pergerakan-pergerakan yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kita. Saya tengok padang belakang masjid ni luas. Besok hari Sabtu pergi jogging. Tok Imam buat senam aerobik tu. Saya ceramah di Singapura tuan-tuan tahun 98 sampai sekarang. Daripada tahun 98 sampai sekarang tuan-tuan saya ceramah di Singapura. Mula-mula saya ceramah di Singapura, malam pertama saya buat di masjid. Habis ceramah, semua orang tak balik. Sebab nak bersalam dengan saya. Panjang gila tuan-tuan nak bersalam seorang. Ceramahnya 1 jam, salam 1 jam setengah tau. Lenguh kaki ni. Bila saya salam, tengok ada duit. Apa hal ni? Tengok salam ada duit. Apa hal ni? Dia bukan macam salam di Malaysia, salam kosong aja tuan-tuan. Nak tunggu salam ada duit, kenduri kahwin, baru ada tuan-tuan. Ceramah maghrib, tobatlah home, tak ada tuan-tuan. Jenis tak buat masjid, buat duit ni. Singapura lain tuan-tuan. Asal ceramah, salam. Asal salam, duit. Asal salam, duit. Sampai melimpah-limpah. Di mana aku nak letak ni? Lah datang jawatan kuasa masjid, dibawanya beg plastik. Ustaz, taruh je kat sini Ustaz, kata dia. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Saya buat balik kereta begini, boleh duit. Hoi tuan-tuan. Kali kedua macam tu juga. Saya cakap, saya umum. Masuk bulan ketiga saya umum tuan-tuan. Tak payah salam-salam. Saya malu nak salam-salam. Tengok saya minta duit tuan-tuan ke? Dah, tak payah salam. Nak salam boleh. Tu suruh salam seluk-seluk. Ustaz, kita orang nak sedekah. Kenapa Ustaz menghalang sedekah kita orang? Sekarang tuan-tuan saya tak salam terus. Habis je ceramah, saya lari ke belakang. Dia orang kejar tuan-tuan. Ustaz, astaghfirullahalazim tuan. Sampai sekarang saya lari, saya tak nak. Saya ceramah bukan nak duit. Saya ceramah sebab ilmu. Saya ceramah sebab nak dapat pahala ya. Engkau nak bagi, silakan bagi pada sekolah. Tu tabiat dia orang nombor 1. Tabiat dia orang ialah beratur. Nak bersalam tu beratur. Panjang queue. Kita pula kumun. Gini Ustaz salam. Ada yang pegang Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz pun ya. Gini salam tuan. Allah. Tu belum masuk lagi tabiat kita di Malaysia ni tuan-tuan. Suka korek hidung. Waktu ceramah. Duk dengar ceramah main hidung. Hilang jari ni. Punya dalam masuk ni. Duk kat depan pula tu. Aduh.
Sakib salam mengaku budak ni. Betul tuan-tuan, habis-habis ceramah begini dia salamnya. Kalau saya tak sambut, sombong betul Ustaz Kazim, sambutlah. Tapi kita kan bekerja sama kan. Apa yang penting kerja sama. Saya pasing sikit dapatlah 20 orang merasa tuan-tuan. Janganlah buat panggil buruk macam itu tuan-tuan. Oi. Yang ketiga apa dia orang buat? Lepas kuliah subuh hari Sabtu Ahad, yang perempuan satu tempat pergi buat senam aerobik, jogging ke apa benda ke, laki-laki satu tempat bersenam. Dalam masjid, di luar masjid bersenam. Gila tai chi tuan-tuan. Yang datang apa-apa, apa lagi nak aerobiknya? Letak tulang kan. Tai chi tuan-tuan, begini. Slow. Kita ubah satu benda yang tidak bermanfaat menjadi kebaikan kepada kita. Dia bukan sia-sia. Tak salah tuan-tuan main bola untuk sihat. Tak salah main takraw. Tak salah main futsal. Kita ubah bagaimana nak jadi baik. Main sambil berpahala. Main sambil dapat pahala. Main sambil dalam keadaan boleh solat. Yang ni yang kita nak ubah. Supaya perbuatan yang kita buat ini dapat pahala. Yang ketiga, macam mana kita nak jadikan perbuatan dalam hidup kita ni tidak sia-sia? Senang aja tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Ikutlah kamu apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu. Janganlah kamu ikut yang lain daripada itu sebagai pimpinan kamu. Tetapi sayang kata Allah, sedikit sangat daripada kamu yang mengambil peringatan ini. Qalilan ma tazakkarun. Surah Al-A'raf ada disebut juga ayat ini. Sikit sangat orang ikut kata Allah. Nak jadi benda itu benda yang tidak sia-sia. Ikut yang Allah Ta'ala suruh buat. Inilah makna jangan banyak soal. Bukannya tak tahu diam. Banyak macam dalam suratul Baqarah. Nabi cakap apa kepada Bani Israel. Kamu sembelih je lembu tu. Lembu tu jantan ke betina? Lembu betina. Lembu betina tu macam mana warna dia pula? Lama-lama tak boleh jumpa lembu tu tuan-tuan. Dah kata sembelih lembu, sembelih je dah. Jangan banyak soal. Macam kita lah pengurusi masjid sebut tuan-tuan. Hari malam besok kita akan buat majlis zikir perdana dan selawat. Diminta kepada semua jemaah laki-laki pakai jubah warna putih lah. Kita nak bagi seragam. Dah lah. Ni angkat tangan pula. Jadi jubah tu serban ke kopiah dia punya ni? Kalau boleh kopiah putih lah. Kopiah putih tu yang berlubang-lubang ke apa ke? Nampak tuan-tuan. Yang ni yang lama-lama jadi susah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf tadi, ikut yang apa yang Allah Ta'ala sebut. Jangan ikut yang lain. Dah selesai masalah. Lama-lama dia tak jadi sia-sia. Dan nak ikut perintah Allah ni tuan-tuan, hukum-hukum ni cukup simple. Allah cuma minta semayang 5 kali sehari semalam. 2, 4, 3, 4. Dah cukup. Yang lain-lain kau nak buat sunat, silakan. Allah semua suruh kita menutup aurat. Macam mana cara nak tutup? Terpulang. Islam tak pernah menetapkan laki-laki mesti berjubah. Tak. Janji tutup aurat. Sudah. Sebab tuan-tuan kan compare pula. Compare penceramah dengan tuan-tuan. Yang duk compare. Dia tengok orang sebelah dia. Pakai jubah ni, serban ni. Yang ini pun jubah, serban. Sunnah ni. Dia tengok penceramah tu pula. Seluar panjang, kemeja, mana datang hukum. Sekarang aku nak ikut yang mana? Yang ini ke yang depan lah.
Berapa banyak yang menilai macam itu? Kok suka saya nak pakai baju apa pun? Saya pakai baju ni, pakai seluar panjang, tutup aurat dah, tutup jalan. Saya nak pakai jubah, silakan, sila, selagi menutup aurat. Yang salahnya, saya pakai seluar dalam je. Baju tak pakai apa tak pakai relax. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang tu baru salah. Islam ni dia sangat simple. Serupalah makcik-makcik di belakang. Nak pakai telekung, pakai. Janji tutup aurat. Tapi ada perempuan komplain. Dia kata, ustaz, cuba tengok orang lelaki-lelaki tu pergi mana pun tak buat telekung, senang je. Pakai seluar, pakai baju dah boleh sembahyang. Macam makcik ni apa buat telekung. Eleh makcik. Makcik pakailah telekung 24 jam. Apa 24 jam? Ini bukan Mekah, kata dia. Makcik pakai tudung labuh, makcik pakai baju longgar, makcik pakai seluar longgar, pakai stokin, pakai sarung lengan, makcik boleh sembahyang dah makcik. Tak puas. Sudah. Dia cakap tak puas pula, tuan-tuan. Ada yang faham tak bawa telekung tak boleh sembahyang. Pergi rombongan ke Johor, tak turun bas rombongan. Makcik tak sembahyang, makcik. Telekung tak bawa. Ya Allah, kenapa tak bawa? Tak sangka nak sembahyang pula. Astaghfirullahalazim, tuan. Dia boleh cakap tak sangka nak sembahyang. Tapi orang dulu-dulu ni alim. Orang tua-tua kita dulu alim. Dia fikir panjang. Tok-tok guru kita dulu-dulu alim. Fikiran dia panjang. Allah bagi ilham pada dia. Sebab tu dulu-dulu orang perempuan semua pakai telekung putih. Untuk menjaga hati. Datang ustaz-ustaz baru ni. Apa pasal putih ni? Apa pasal putih? Boleh pakai macam-macam color. Janji tutup aurat. Oh, dengar-dengar macam itu. Makcik ni pergi Vietnam. Hoi, buat balik telekung. Macam-macam color, tuan-tuan. Pergi Medan, macam-macam color dia buat balik. Sekarang dia pergi masjid, macam-macam color dah. Orang perempuan ni, tuan-tuan, bila nengok macam-macam color bunga macam-macam, mana datang khusyuk? Allahu Akbar. Cantik bunga, dia besar bunga ni. Dulu-dulu orang tak tanya, telekung serupa je. Engkau datuk ke, engkau datin ke, puan seri ke, hajah ke, semua putih. Sekarang bila dah orang kata boleh pakai macam-macam, apa pasal putih je? Dah tuan-tuan. Rupa banyak yang tak khusyuk. Tengah duk tahiyat tu tuan-tuan, duk tengok telekung depan. Cantik benang dia. Ini bukan benang tulis ni, memang tekap ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada istighfar dah. Beli di mana? Nampak tuan-tuan? Dulu-dulu tok guru kita, dia nak ajar kita supaya hati tenang. Sebab itu tuan-tuan, sebab tu supaya ingatan kita dalam semayang tu dia tahu kita ni semayang ingat macam-macam. Sebab itu bila tahiyat akhir, tahiyat awal, duduk macam ni. At-tahiyat Allah, rakaat ketiga. Bila tahiyat akhir, dia duduk sengit. Sebab apa? Sebab nak ajar. Sekarang engkau tahiyat akhir, lepas ni salam. Tapi ada pula ustaz datang pula, boleh tahiyat akhir macam ni, tahiyat awal macam ni. Apa pasal duduk sengit-sengit tu pasal? Kena orang sebelah tu sakit gout, engkau empuk dia pula. Sudah. Lama-lama tuan-tuan, orang pun buat tahiyat awal, tahiyat akhir pun macam ini. Dia boleh bangun tuan-tuan, rakaat keempat, Allah, dah empat, duduk balik. Sebab itu ulama-ulama dulu-dulu, dia jaga pergerakan ini tuan-tuan, untuk jaga hati. Tetapi saya lihat hari ini, tok-tok guru muda-muda ni pula, dia suka bawa perbincangan. Perbincangan tu dah putus. Dia buka balik, akhirnya menjadi perbincangan yang sia-sia. Sebab itu hari ini kita bergaduh dalam masyarakat. Pergi ke balai dewan orang ramai bergaduh. Jik kampung bergaduh.
Pergi ke tepi sungai bergaduh. Siapa yang buang pencemaran air dalam sungai? Bergaduh di sungai pula dah. Pergi ke masjid pun gaduh. Masjid gaduh. Kan benda sia-sia tu tuan-tuan. Duk bercakap benda furuk. Duk bercakap benda khilafiyah. Duk bergaduh pasal benda khilafiyah. Tak ke tu sia-sia? Sebab ada orang cakap, kenapa kita nak taklid dengan mazhab Syafi'i? Syafi'i kata macam ini. Apa pasal kau ni Syafi'i je? Kita tak mau ikut Syafi'i tau. Kita nak ikut Rasulullah. Yalah, tapi Syafi'i tu ikut siapa? Tu soalan dia. Mengikut mazhab Syafi'i. Kau ni sikit-sikit Syafi'i. Sikit-sikit Syafi'i. Kita ikut Nabi tau. Yalah, Syafi'i tu pula ikut siapa? Syafi'i pun ikut Nabi. Kita ikut Syafi'i sebab dia ikut Nabi. Tu je. Yalah, saya nak ikut Nabi terus. Engkau faham ke hukum ni? Engkau cakap Arab pun salah. Ente apa? Itu unta. Mana ada Arab cakap ente mana ada tuan-tuan? Anta, ente. Dia tengok cerita Piramli tu. Assalamualaikumna waalaikumnassalam tuan-tuan. Masa filem Alibaba tu ditayangkan, Arab Saudi bantah tu tuan-tuan. Negara Arab bantah filem tu sebab bagi salam tak betul. Assalamualaikumna waalaikumnassalam kata dia. Mari kejadah apa na tu. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ikut siapa? Dia ikut Nabi juga. Habis tu kita tak faham Arab, kita tak faham fiqh. Yang alimnya dia, ikutlah dia. Tapi kita tak, kita rombak, kita buka, kita rombak, kita buka, lama-lama bergaduh masyarakat. Ini nama dia sia-sia. Tak payah nak ajak berdebat, buang masa, tak selesai masalah pun. Dah benda tu ada dalam 4 mazhab, ambil. Okey Ustaz, saya bukan apa Ustaz cakap tu bagus lah, saya faham lah kita ikut Syafi'i, itu maknanya kita ikut Nabi lah. Tapi kalau betul ikut Nabi Ustaz, kenapa sama-sama mazhab tak sama? Apa pasal? Apa pasal? Abang pakai baju apa? Saya pakai baju Melayu. Kain pelikat, cap, gajah duduk. Tok Imam pakai jubah. Haji Dola seluar panjang. Baju kemeja. Dalam 4-4 ni, siapa yang betul, siapa salah? Semua betul, tak ada siapa salah. Yang pakai jubah pun betul, yang pakai seluar panjang pun betul, yang pakai kain pelikat betul. Sebab 4-4-nya menutup aurat. 4-4 ni Nabi pernah buat. Ada masanya Nabi pakai kamis. Ada masanya Nabi pakai sirwal. 4-4 betul. Abang makan nasi, masak nasi? Ya. Abang masak nasi guna apa? Rice cooker. Makcik guna dapur kayu Ustaz. Membuh-membuh Ustaz weh. Pakcik pula, saya guna dapur gas Ustaz. Masak nasi. Pak Long Leman, saya duduk dalam hutan Ustaz. Saya masak nasi dalam buluh. Jadi tak nasi? Jadi. Makcik? Jadi. Kak Leha? Jadi. Rice cooker jadi nasi, yang ni jadi nasi, yang ni jadi nasi. Semua jadi nasi. Habis tu, kita tak boleh cakap yang masak nasi dalam buluh tu salah. Sebab jadi nasi. Begitulah dengan mazhab. Kadang-kadang tak sama. Sebab apa tak sama? Contoh. Mana dia tempat imam tu? Ni dia tempat imam. Hilang. Ni dia tempat imam ni. Imam dengan makmum. Satu hari, Nabi bawa 30 jemaah naik berkuda. Tentera yang kecil, 30 rombongan. Nabi terjatuh. Nabi sakit belikat. Nabi tak boleh bangun tegak. Maka Nabi semayang, Nabi jadi imam. Nabi semayang duduk. Sahabat-sahabat berdiri. Nabi kata, duduk. Aku duduk, engkau orang duduk. Nabi pun semayang, sahabat pun duduk. Satu saf tu duduk semua. Satu hari, Nabi sakit di masjid Madinah tu. Orang usung Nabi jadi imam. Masa tu Nabi dah nak wafat. Nabi jadi imam, Nabi semayang duduk. Sahabat-sahabat pun duduk. Nabi cakap dekat sahabat, bangun, biar aku seorang duduk, engkau orang berdiri. Dua perbuatan Nabi yang tak sama.
Satu berdiri makmum dipegang oleh Syafi'i, yang berdiri duduk makmum dipegang oleh Hambali. Sekarang tuan-tuan nak kata siapa betul? Hambali salah atau Syafi'i yang salah? Dua-dua betul. Dua-duanya adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dipegang oleh Hambali. Hambali kata kalau imam duduk, makmum kena duduk. Syafi'i kata tak, kalau imam duduk, makmum diri. Dua-dua betul. Hambali tak kutuk Syafi'i, Syafi'i tak kutuk Hambali, sebab dua-duanya datang daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita nak bergaduh pasal apa? Sebab ada orang hari ini bercakap, kita tak nak ikut mazhab, kita tak nak ikut mazhab, kita nak ikut Allah dan Rasul. Kita nak ikut Nabi Muhammad saja, kita tak mau ikut mazhab. Ini satu pahaman yang sangat berbahaya, tuan-tuan. Mana dia hidup di zaman sahabat, mana dia hidup di zaman tabi'in, hang hidup di zaman 2016. Macam mana hang boleh tahu hukum? Hang belajarlah daripada mazhab, ambillah daripada mazhab. Empat-empat mazhab ni betul. Cukup halus perkataannya, kita ikut Nabi. Kita tak main mazhab. Ui, bahaya tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan tolak mazhab. Bila tuan-tuan tolak mazhab, tuan-tuan nak refer pada siapa? Jadi berhati-hati. Jangan kita ni tuan-tuan duk membahas pada benda yang bukan-bukan. Saya setiap hari Isnin, saya ni DJ Radio Ipoh. Pukul 3 sampai 5 tu saya punya rancangan saya. Orang telefon tanya, baca Quran semua saya buat 2 jam. Satu hari, orang telefon saya. Ustaz, ya. Bila kita baca Quran, contohlah kan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Okey. Soalan saya, Ustaz, pernah tak Nabi Muhammad sebut Sadaqallahul azim tiap-tiap kali baca Quran? Ada hadis tak? Ada tak hadis, Ustaz? Saya cakap, jangan tanya ada hadis tak ada hadis lah. Apa makna Sadaqallahul azim? Maha benarlah Allah yang bercakap tadi, maha besarlah Allah. Maha benarlah Allah yang maha besar. Maknanya tak salah. Tak, soalan saya, ada tak Nabi buat? Saya kata tak usah tanyalah Nabi buat tak ada buat. Benda tu bukannya salah. Sadaqallahul azim. Bacanya lah. Maha benarlah Allah yang maha besar. Tak. Kalau Nabi tak buat, saya tak mau buat. Saya jawab, abang sekarang ada Quran tak? Ada Quran tak dekat tangan abang sekarang? Tak ada, Ustaz. Abang pakai handphone ke? Okey. Sekarang abang pergi ambil Quran. Okey, abang buka surah Al-Fatihah awal-awal sekali. Okey, abang baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab apa abang boleh baca Quran? Abang bukan orang Arab. Kenapa abang boleh baca? Sebab ada baris kan? Alhamdulillah, ha mim mati mim, hamdulillah. Cuba tak ada baris. Tak ada baris tak boleh baca lah, Ustaz. Abang tahu tak, zaman Nabi Muhammad dulu, baris tak ada, titik pun tak ada. Al-Quran zaman Rasulullah dulu, baris pun tak ada, titik pun tak ada. Abang cakap lah, bid'ah tu. Nabi Muhammad tak pernah membariskan Quran. Nabi Muhammad tidak pernah membariskan, menghuruf, memberi titik. Tak ada pun abang. Bid'ah tu abang. Sekarang abang kalau buang ba, buang titik ba, buang titik ta, abang boleh baca Quran. Ba tak tahu, ta pun tak tahu, titik tak ada. Janganlah cakap bid'ah. Asal benda hak Nabi tak buat, abang cakap bid'ah. Titik tak ada, baris tak ada, nak baca Quran lagu mana? Zaman Nabi dulu orang boleh baca sebab semua Arab Melaka. Bila Islam dah bercambah sampai ke China, sampai ke Afrika, sampai ke Eropah, sampai ke Asia, kita bukan orang Arab, maka diberikan baris, diberikan titik supaya boleh baca Quran. Itu bukan bid'ah, bang. Lepas ni abang baca Quran yang tak ada baris. Okey, Assalamualaikum, seletak telefon.
Sampai bila kita hari ni tuan-tuan, masyarakat Muslim kita di Malaysia ni 24 jam nak bergaduh. Pertama bergaduh tentang politik. 24 jam daripada mula beranak sampai masuk dalam kubur. Tak habis-habis politik. Tak letih ke tuan-tuan? Orang sebut hijrah, ambil semangat hijrah, Nabi memperkukuhkan persaudaraan. Ada satu ustaz kata dekat saya. Dia kata apa? Ustaz, bila saya cakap Nabi Muhammad hijrah, dia meletakkan Islam sebagai asas kepimpinan, nak dapatkan kuasa supaya Islam jadi kuat. Yang kita hari ni dah ada kuasa sama-sama Islam, yang nak bagi pada puak-puak kafir ni pasal apa? Semalam saya ceramah di Labis, lebih kurang 10,000 orang datang. Tadi saya ceramah di Melaka pagi tadi, ada orang bukan Islam datang ceramah saya. Dia mari dengar ceramah saya, dia bukan Islam. Saya kira dalam 20 orang tak pakai tudung, gini dengar ceramah sampai habis 2 jam. Saya bercakap tentang bagaimana nak jadi orang yang hebat. Dia dengar sampai habis. Saya cakap, saya bukan ahli politik. Dia dengar datang ceramah agama. Ceramah agama tidak memberikan apa-apa faedah material kepada manusia. Dia bukan bagi kerusi, dia bukan bagi kuasa, dia bukan jadi ahli majlis, dia bukan nak jadi ahli parlimen, dia bukan nak dapat hak. Ceramah agama. Orang kafir datang dengan ceramah agama itu pelik. Pelik tuan-tuan. Saya tak pelik kalau ceramah politik orang bukan Islam datang. Saya tak pelik. Sebab kuasa yang ada pada orang Islam nak diberi kepada mereka. Memang dia orang datang lah. Sebab ada ustaz ni kata, ustaz, ceramah kami sekarang ustaz, orang bukan Islam yang datang ustaz. Memanglah kalau nak bagi free, memang mereka datang lah. Tanah bagi, projek bagi, kuasa bagi. Siapa pun datang. Lain tu, di antara orang bukan Islam datang dengan ceramah agama, dengan orang bukan Islam datang dengan ceramah politik, lain tuan-tuan. Saya cakap Rasulullah dia pindah ke Madinah sebab nak bagi solid orang Islam jadi leader, dan di bawah ni ikut. Ustaz tadi cakap pada saya, entah salah. Enta tahu tak, ketika Rasulullah berhijrah dengan Abu Bakar itu, yang menunjuk jalannya ialah orang bukan Islam. Maknanya orang bukan Islam yang tolong Rasulullah. Ya, orang bukan Islam yang tunjuk jalan Rasulullah hijrah. Tetapi bukan Rasulullah ambil bukan Islam, sama-sama memerintah Madinah. Tidak. Itu bukan tahluf siasi. Salah saya cakap. Berapa banyak hari ni kena tipu tuan-tuan? Berapa banyak yang cakap, Nabi Muhammad hijrah hari itu pun dia ambil orang bukan Islam tau. Dia cuma ambil sebagai penolong. Bayar lagi pada dia tuan-tuan. Bukan maknanya dia ambil sama-sama. Tak. Hang duduk. Hang aku di atas. Hang di bawah. Itu hijrah. Kita bergaduh dengan politik 24 jam. Hari ni kita cakap benda yang sia-sia. 24 jam kita membicarakan benda yang tak selesai. Nama dia benda khilafiyah. Inilah tuan-tuan yang kita tak mau berlaku dalam masyarakat. Akhirnya bawa apa? Bawa pergaduhan. Sudahlah. Kita dah cakap, unta bila korban 7 bahagian. Sudahlah. Lembu 7 bahagian. Mari pula ustaz lain pula boleh dikongsi 10 bahagian. Dah bergaduh pula dah. Yang 10 bahagian itu mazhab yang dah tak wujud, dah habis dah. Dia bukan mazhab muktabar pun. Kita ambillah yang uruf. Kita ambillah yang uruf. Selesai masalah. Sebab tu tuan-tuan, jom kita hidup dalam keadaan tidak membincangkan benda yang boleh mengeruhkan suasana. Sepakat benda ni tak salah. Sepakat mengatakan benda ni harus, silakan. Tetapi kalau tuan-tuan membesarkan benda-benda ini tuan-tuan, saya takut.
Ni ada pula main cerita pula. Suami dengan isteri tak batal air semayang. Pakak duk pening pula dah kita ni. Bergaduh pula kita ni. Yang isteri kata tak batal. Suami kata batal. Pakak duk cium lawan. Sudahlah tuan-tuan. Sempena dengan hijrah kali ini, kita ambil pegang ahli sunnah wal jamaah. Di sini saya sangat menghormati Brunei Darussalam. Saya hormat tuan-tuan. Kalau dia orang jemput saya pun saya tak mau pergi dah. Cukup. Saya penceramah. Negara yang pernah saya ceramah, Thailand, Vietnam, Australia, Mesir, Jordan, Syria, Indonesia, Singapura, Brunei. Ini negara-negara yang pernah saya ceramah. Turki. Dalam banyak negara ni tuan-tuan, ada satu negara yang saya ni kena temuduga. Kementerian dia orang jemput saya ceramah, tunggu di airport. Bawa saya 3-4 buah kereta, bawa saya terus ke kementerian dalam negeri. Saya duduk atas kerusi, meja panjang mesyuarat dalam 15-16 orang. Pengurusi bercakap, Ustaz, terima kasih kerana memenuhi jemputan kita orang. Di sini ada peraturan yang boleh cakap dan tak boleh cakap. Tuan-tuan tahu saya kena ceramah 1 jam setengah. Saya kata dalam hati saya, aku ni dia orang jemput ke, dia orang yang bagi ceramah kat aku. Nak baliklah tuan-tuan, 1 jam setengah. Semua jawatan kuasa cakap. Bila pengurusi tanya, ada lagi tuan-tuan semua nak cakap pada Ustaz Kazim? Dah tak ada. Okey Ustaz Kazim, itu saja penerangan kita orang. Minta maaf kalau Ustaz tidak selesa. Ini untuk kebaikan negara Brunei dan rakyat di negara Brunei. Supaya tidak ada pergaduhan, pertelingkahan di antara mazhab dan pemikiran di sini. Di sini hanya bercakap ahli sunnah wal jamaah. Full stop.